Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrimila Kamid binti Khairuddin 050236. Saya telah ditugaskan untuk membuat satu video refleksi diri tentang golongan miskin, iaitu masyarakat dalam transisi ekonomi, untuk subjek kerja sosial dengan kumpulan terpinggir. Untuk subjek ni, saya telah ditugaskan untuk menemu bual 5 orang responden, 3 golongan miskin dan juga 2 orang awam mengenai perspektif mereka terhadap golongan miskin ni. Dan juga untuk 3 orang tu kami menemu bual tentang bagaimana mereka hidup dalam keadaan kemiskinan ni. Apa yang dikatakan dengan golongan miskin ni? Okey, golongan miskin ni adalah golongan yang pendapatan isi rumahnya tidak melebihi paras gaji minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Mereka ni masih lagi mampu membeli keperluan harian mereka, tapi namun hanya sekadar yang diperlukan sahaja. Bermaksud kalau macam golongan lain yang berkemampuan, mereka biasanya akan membeli bahan-bahan dapur, stok makanan selama sebagai contoh mungkin seminggu. Untuk stok makanan seminggu. Tapi untuk golongan miskin ni, mereka hanya mampu untuk membeli stok makan selama mungkin sehari saja. Kerana gaji yang mereka dapat, duit yang mereka dapat ni tidak berapa cukup untuk menampung kehidupan mereka. Dan mereka ni kadang-kadang gaji yang mereka dapat ni banyak, mereka terpaksa berjimat. Mereka tak boleh nak membeli barang-barang yang lain. Mereka hanya mampu untuk membeli yang betul-betul perlu sahaja. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, saya telah menemu bual 3 orang responden daripada golongan miskin. Yang pertama ni, tahap pendidikannya hanyalah sekadar diploma. Yang kedua, tidak habis sekolah, PMR. Yang ketiga pun sama, tak habis sekolah, sampai PMR saja. Dan pekerjaan untuk responden yang pertama ni, pembantu pemasaran. Yang kedua, tukang rumah. Atau kalau dalam bahasa formalnya orang akan katakan pekerjaan buruh. Dan ketiga ni pengumpul tin. Jadi pendapatan yang saya lihat, rata-rata pendapatan mereka memang berada di bawah paras gaji minimum. Untuk responden pertama ni, saya tengok gaji dia hanyalah 1,100. Yang kedua ni gaji dia 800 je. Dan yang ketiga ni pula yang pengumpul tin, dan kadang-kadang dia akan kumpul kertas ke apa semua tu, dia hanya dapat lebih kurang RM500 je. Jadi kita memang, apa yang saya lihat memang tak cukup lah untuk dia menampung kehidupannya, dengan ada yang tanggungan samai 2 orang, 5 orang, dan pasangan ni pula kerja pula memang sama juga, tak berapa cukup dengan jumlah perbelanjaan, kadang-kadang melebihi daripada gaji yang mereka dapat. Hasil daripada temu bual saya dengan 3 orang responden golongan miskin ni, saya mendapati kita dalam kehidupan ni, kita kenalah sentiasa berusaha lebih, bekerja keras untuk kita mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dan kita kena sentiasa bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kita jangan tengok orang di atas, tapi kita tengok orang di bawah, untuk kita merasa lebih bersyukur. Dan yang ketiga, kita kenalah belajar kalau boleh setinggi yang boleh lah. Maksud saya bukanlah kita perlu belajar sampai PhD, master, tidak. Tapi kita belajarlah setakat mana kita mampu, asalkan bukan sebab apa. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, pekerjaan kebanyakannya semua nak yang dah ada SPM. Jadi bila kita belajar tak habis ni, tak banyak pekerjaan yang kita dapat. Mungkin kita boleh berniaga. Berniaga pun bagus juga. Tapi kadang-kadang kalau kita nak bekerja dalam sektor swasta, kerajaan, kebanyakannya mereka memandang yang ada SPM. Jadi bila kita belajar tak habis ni, dia macam menyukarkan kita lah untuk mencari pekerjaan. Sebab tu kalau kita perasan, kenapa ibu bapa kita selalu nasihat kita, selalu minta kita untuk belajar tinggi-tinggi, untuk belajar biar habis. Sebab inilah, bila kita belajar tak habis, tak sampai hanya sekadar PMR, tak melepasi SPM, dia disebabkan kita akan jadi susah untuk kita mencari pekerjaan. Dapat kita tengok kat luar sana kan, bila kita nak cari pekerjaan, mereka rata-rata semua company akan minta yang dah ada SPM.
Jadi sebab tu kita seboleh mungkin kita belajarlah setinggi yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, tak apa, kita usaha. Mungkin kita ada rezeki di tempat lain, kita usaha pula buat benda lain yang boleh menampung kehidupan kita supaya kita tak hidup susah. Apabila kita hidup senang, kita ada duit, kita kaya, kita bukan sahaja menyenangkan diri kita, tapi kita dapat menyenangkan ibu bapa kita, adik-beradik kita, orang sekeliling kita, dan jika ada rezeki lebih, kita dapat membantu orang miskin yang ada di di Malaysia, di dunia ni. Jadi sebab tu kita perlulah hidup senang. Jadi kita dapat membantu orang yang susah ni. Daripada hasil saya menemubual 3 orang responden tu, saya dapat lihat dua persamaan mereka, iaitu kenapa mereka masih lagi berada dalam golongan miskin disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi dan juga meningkat. Bukan saja disebabkan gaji mereka yang sikit, tak cukup, tapi disebabkan barangan keperluan yang mereka hendak gunakan tu harganya mahal. Macam sebelum ni harga murah, tapi disebabkan oleh beberapa perkara dia jadi mahal. Jadi disebabkan tu mereka terpaksa berjimat cermat. Dan ketiga-tiga responden ni mengatakan duit yang mereka dapat, gaji yang mereka dapat, mereka terpaksa berjimat cermat dan membeli hanya yang sekadar mereka perlu sahaja. Dan yang kedua, saya dapat lihat mereka masih lagi berada dalam golongan miskin ni kerana disebabkan oleh faktor pendidikan. Kerana mereka tidak dapat pekerjaan kerana mereka dua daripada 3 individu yang saya temubual tu mereka tidak habis sekolah. Jadi bila mereka tak habis sekolah, mereka tak boleh nak kerja dalam sektor kerajaan. Yang satu tu dia kerja sebagai pengutip tin, dan yang kedua tu dia bekerja sebagai tukang rumah. Jadi saya dapat lihat yang sebenarnya pendidikan itu juga penting. Bukan sahaja daripada segi pekerjaan, tapi pendidikan itu juga penting untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi sebagai kesimpulannya, apa yang saya dapat lihat, kita sebenarnya pendidikan itu amat penting lah dalam kehidupan kita. Sebab tu ibu bapa saya selalu menasihatkan saya kalau boleh belajar biarlah tinggi-tinggi, belajar biarlah habis. Sebab apa yang saya temubual daripada golongan miskin ni, kita dapat lihat disebabkan oleh mereka ni tak habis sekolah, mereka tak boleh nak menjawat jawatan yang tinggi dalam sektor kerajaan maupun swasta. Mereka tak dapat bekerja seperti orang lain yang bekerja senang, duduk dalam aircon semua tu. Jadi apa pun pendidikan tu amatlah penting. Sebab tu kalau boleh apa yang ibu bapa kita nasihatkan kita, sarankan kepada kita, kita kenalah dengar. Dan benda tu baik sebenarnya untuk kita. Sebab tu kalau boleh kita lihatlah orang yang di bawah kita supaya kita sentiasa berasa syukur. Dan jangan kita lihat orang di atas, sebab bila kita lihat orang atas, kita akan rasa diri kita ni tak pernah cukup. Okey, sebab tu kita kena sentiasa lihat orang yang di bawah untuk kita rasa lebih bersyukur. Sebagai penutup, saya nak mengatakan bahawa isu kemiskinan yang wujud dalam kalangan masyarakat kita, sepatutnya kita titik beratkan dia, kita bagi perhatian yang khusus supaya negara ni dapat dipandang tinggi. Kerana apabila negara luar melihat banyak sangat orang miskin di sesebuah negara tersebut, ia akan memberikan efek negatif kepada ekonomi negara tu. Jadi disebabkan itu kita perlulah bersama-sama bekerjasama, bukan sahaja pihak kerajaan, tapi kita sendiri kena ubah hidup kita supaya kita tak hidup dalam kehidupan yang susah. Akhir sekali, kita perlulah sentiasa berusaha lebih keras lagi, lebih gigih lagi untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik.